Ada yang baru menyertai saya, salam perkenalan saya ucapkan, ramai berderet-deret dah masuk dah. Jadi sekejap ya. Okey. Tadi kat mana tadi? Apa itu bookkeeping? Okey. Saya explain balik Kita baru je bermula, jangan risau. Kalau yang lain-lain baru masuk jangan risau, kita baru bermula lah Okey. Sebenarnya ada perbezaan antara bookkeeping dengan orang tanya, you kena buat bookkeeping. Then ada pula lagi seorang lagi kata, you kena buat perakaunan. Jadi macam ada setengah orang yang tak faham istilah ni, dia rasa macam confused. Bookkeeping tu nak buat, perakaunan tu nak buat, apa bendanya sebenarnya bookkeeping ni apa, perakaunan ni apa pula kan. Jadi saya explain supaya you all nampak jelas perbezaan antara bookkeeping dengan perakaunan tu. Bookkeeping adalah merupakan di mana satu proses yang mana kita merekod urus niaga perniagaan ataupun transaksi perniagaan kita di dalam buku. Jadi kenapa ia dimasukkan dalam buku, nanti saya explain further kenapa dipanggil bukan buku kan, bookkeeping. Jadi kalau ada orang kata bookkeeping tu adalah cara kita filing ya, bukan jawapan tu bukanlah 100% tepat, tapi sebenarnya yang lebih tepatnya adalah bookkeeping adalah kita proses kita merekod transaksi perakaunan kita di dalam buku. Transaksi yang kita rekod dalam buku tu kita boleh menjana laporan perakaunan. Itu sebenarnya bookkeeping. Jadi kalau dia kata kena buat filing, yes memang kena buat filing, tapi yang lebih tepatnya adalah proses merekod sebenarnya bookkeeping ini. Jadi saya harap ada yang boleh boleh fahamlah istilah bookkeeping istilah dengan perakaunan ni, boleh Okey. Okey, bookkeeping dulu kita akan catat catatan keuangan tu dengan tulisan tangan. Kalau zaman-zaman saya dulu masa zaman 90-an dulu, masa umur saya 17 tahun, kita ada satu buku log yang besar. Ada rasa besar meja macam tu besar. Jadi kita akan rekod segala urus niaga perniagaan dalam buku. Sekarang pun dipanggil bookkeeping juga, bersempena dengan bookkeeping ataupun kita rekod dalam buku tu dulu. So bila zaman beransur moden dan juga komputer banyak digunakan oleh setiap industri perniagaan ataupun office, maka ada satu software yang diperkenalkan oleh Microsoft Office dipanggil Excel. Excel ini adalah untuk menggantikan buku yang dulu kita gunakan. Jadi catatan melalui komputer, catatan pun mulai direkod di dalam komputer, iaitu dalam Excel. Jadi dah tak ada lagi lah kita tulis-tulis tangan, semuanya kita tulis dalam Excel. Kalau siapa-siapa pandai guna Excel, dia akan faham lah, dia dalam Excel tu dia ada sheet-sheet dia yang mana kita boleh tambah sheet tu kepada berapa banyak sheet yang kita nak dan kita record. Tapi pada masa ni masih lagi direkod secara manual, cuma tidak ditulis tangan. So seterusnya, zaman dah jadi accounting system ni sebenarnya banyak membantu terutamanya peniaga-peniaga yang mana dia ada transaksi yang heavy untuk merekod dia punya transaksi perniagaan. Jadi macam online service tu kan, yang klien saya dia ada 1.5 million dia punya sale tu, sesuai sangatlah gunakan accounting system kalau boleh lah. Walaupun accounting system ni kita perlu invest sedikit wang untuk kita beli dia punya accounting system. Jadi bookkeeping yang mana kita record dalam accounting system ni, dia di-combine menjadi satu dalam satu sistem. Maknanya bookkeeping kita record dan juga dan kita akan dapat laporan perakaunan dalam masa yang sama dalam satu sistem. Compare tu pada Excel tadi, kita record melalui manual tapi belum lagi boleh menjana laporan perakaunan lagi dah,
Sebab tu kita kalau anda memang berminat untuk sistem yang baik lah. Which one is accounting system yang baik, mungkin boleh one to one dengan saya atau boleh contact saya boleh suggestkan accounting system yang mana yang sesuai. Okey, boleh Okey, dan seterusnya yang ini dah zaman sekarang ni kita dah diperkenalkan dengan satu lagi cara untuk merekod account, yang mana kita akan menggunakan cloud accounting. Dan cara merekod akaun ni kita boleh rekod di mana-mana saja kita berada. Kalau nak diberikan sebagai contoh, saya boleh katakan contoh mudahnya adalah seperti mana Facebook. Jadi macam mana kita boleh melayari Facebook tu, macam tu lah kita boleh merekod accounting kita. Kita ada akaun kita di awan tu, nama pun cloud kan. Di awan tu kita akan boleh create satu account untuk syarikat kita. Jadi kita record lah semua dalam cloud accounting tu. Pegang oleh syarikat accounting sistem yang mempromosikan cloud accounting tu. Jadi kita akan bayar every month lah untuk tujuan merekod perakaunan. Jadi bukannya kita boleh beli sistem seperti mana sistem accounting system. Accounting system kita boleh beli dan kita install dalam PC. Jadi accounting system tu jadi hak kita lah. Cuma nanti mungkin ada setengah-setengah accounting system dia akan minta kita punya confirmation untuk memastikan accounting system kita tu genuine ataupun tidak. Tapi kita dah pun beli accounting system tu, maknanya dia jadi milik kita. Berbanding dengan cloud accounting ni, dia kita bayar monthly lah. Itu perbezaannya antara cloud accounting dengan accounting system. So boleh nampak ya sini tentang perbezaan antara dulu dengan sekarang bookkeeping. Nama masih tinggal lagi nama, tetap kita guna bookkeeping walaupun dah tak ada bukunya, tapi fahamlah bookkeeping itu adalah satu proses untuk kita rekod transaksi perniagaan. Okey. So far ada siapa-siapa yang tak faham boleh tanya boleh just ada dekat ruangan chat tu boleh just tanya je apa yang orang tak faham. Okey. Saya nak sentuh sikit kepentingannya tentang bookkeeping tadi. Bila ada bookkeeping anda boleh urus keuangan secara proaktif. Di mana dekat dalam bookkeeping tu anda akan ada nanti di hujung perkongsian saya akan sharekan Excel saya. Jadi jika anda nakkan format Excel yang mana boleh anda record tu, nanti anda boleh WhatsApp saya lah, tu nombor telefon saya ada kat bawah tu ya, 0122525485 tu. Nanti anda boleh WhatsApp saya kata nakkan format Excel tu, nanti saya akan emailkan kepada anda lah format Excel. So melalui bookkeeping yang anda buat tu, dia boleh mengurus keuangan cash flow ataupun aliran tunai, di mana anda record dalam bookkeeping tu duit tu. Jadi Kak. Aku sekejap. Okey. Kita teruskan lagi Okey, urus kewangan secara proaktif ni juga akan menjadikan anda alert duit anda di bank juga. Contoh kan kalau zaman sekarang masih lagi menggunakan, ada juga orang yang menggunakan pembayaran melalui cek. Dia ada sebab kenapa nak bayar pakai cek. Boleh tak ada sesiapa yang ada current account yang ada buku cek, boleh tulis dekat ruangan cek tu. Ya, yang masih menggunakan buku cek untuk membuat pembayaran. Boleh tak tulis kat situ? Kalau ataupun soalan lain, ada sesiapa yang dah membuka buku ruangan chat tu, ya ada buka current account chat. Cuma saya nak tengok berapa ramai yang ada buka current account chat. Current account, bank current account. Okay.
Ya ke putus-putus tak dengar soalan. Okey, alamak, line tak berapa okey. Sekarang line saya okey tak? Okey, ada Liana Jamal. Baru buka current account tapi tak ada buku. Okey. Kita boleh apply daripada bank untuk kita nakkan buku cek. Okey, dia punya sebabnya kenapa orang menggunakan buku cek adalah untuk membolehkan kita buy time ataupun dapatkan kredit daripada supplier sebenarnya. Itu tujuan dia. Tapi buku cek ini kawal, maka ia akan menyebabkan kita internet saya memang unstable lah. Sangkut-sangkut je Siti Jeria, sangkut-sangkut je. Macam mana nak buat tu? Pakai Unify dah ni. Okey, ulang balik kepentingan buku cek. Okay. Saya ulang balik Okey, buku cek yang kita dapat semasa kita buka current account tu, dia ada kepentingan dia adalah untuk kita buy time ataupun buy credit time daripada supplier. Okay, kadang-kadang kita nak beli sesuatu material tu kita tak ada duit buat masa ni dekat tangan. Jadi tapi kita nak juga beli material tu, kalau tidak kita punya operasi perniagaan tak boleh diteruskan. So apa yang kita buat, kita macam kita bagi kita pujuklah supplier tu bank in. So kita letak siap-siap tarikh dekat buku cek, dekat cek book tu kita letak dekat cek tu, helaian cek tu kita letak tarikh siap-siap. Jadi bila kita letak tarikh dalam cek tu, so dia tak boleh dah bank in. Kalau bank in pun dia akan tendang balik. So far so good boleh faham Jadi dalam buku cek tu nanti kita letak tarikh siap-siap, katakan hari ni adalah 20 hari bulan. So kita boleh bayar bulan depan. Maknanya 20 hari bulan 12 kita boleh bayar. So kita letak tarikh siap-siap dalam cek tu, tarikhnya 20 hari bulan 12. Kalau kita beri kepada supplier, dia tak boleh nak bank in sebabnya tarikh tu tarikh kehadapan. Kalau dia bank in juga, cek tu akan di return oleh bank. Jadi setakat ni Nazima boleh nampak kepentingannya kita boleh buy time kita punya supplier kita. Jadi kita boleh kita janjikan tapi dengan ada jaminan buku cek helaian cek yang kita tulis tarikh itu. Tapi berjaga-jaga jika anda mengamalkan konsep seperti ini, anda perlu ada cash flow yang baguslah. Maknanya dalam bookkeeping anda ada satu cash flow yang mana cash flow untuk bank, duit masuk dan duit keluar bank. Dalam cash flow tu yang anda buat dalam Excel tu, anda perlu masukkan juga cek yang anda telah beri kepada supplier. Maknanya nanti katakanlah duit bank ada dalam 20,000, duit cash cek yang anda bagi kat supplier tu ada 5,000, anda kena alert lah. Maknanya anda kena ada tak boleh kurang daripada 5,000 duit dalam bank sebab takut nanti cek tu kena tendang pula. Ini bahayanya kalau cek kena tendang. Ada akibatnya. Okey, saya terangkan sikitlah tentang akibat kalau misalnya cek itu ditendang. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni kan, anggap benda tu tak penting, tapi ini sangat penting. Bila kita issue cek kepada supplier tapi cek tu cek kosong ataupun dengan kata lainnya dalam bank account tak ada duit, tapi kita bagi supplier cek tu, apa yang berlaku ialah bila supplier bank in cek tu akan ditendang dan akan ada rate alert daripada bank negara menunjukkan bahawa kita telah melakukan kesilapan. Jadi kita hanya diberi 2 kali peluang saja. Kesilapan pertama dan kesilapan kedua. Maknanya kesilapan pertama kita bagi cek tak ada duit dalam akaun bank bila supplier bank in.
kena tendang, dan kali kedua kita bagi lagi dekat supplier, mungkin dekat supplier lain pun kena tendang juga, maka bank negara akan dah tahu dah dua kali peluang tu telah pun diguna pakai. Kali ketiga jika berlaku juga cek tendang, maka bank syarikat anda tu akan dibekukan. Boleh nampak ya dekat sini akibatnya daripada penggunaan buku cek ataupun kita tidak mempunyai bookkeeping yang betul untuk cash flow kita. Ini saya harapnya dapat bagi penjelasan dengan jelaslah kepada anda, sebabnya ada orang tak tahu pasal benda ni. Klien-klien saya pun bila saya tanya kenapa berlaku kredit balance dalam akaun bank, dia kata akaun tak tahu, akaun kena bank tak tahu sebab apa dia kata. Lepas tu bila saya tanya adakah isu cek tendang, ada, tapi itu ke sebabnya? Itu pun jerang tak faham lagi. Jadi that's why saya nak share kepada anda, kepentingannya kita boleh guna untuk buy time kita punya supplier untuk purchase satu-satu material, tapi keburukannya kalau kita tak kawal betul-betul buku cek yang kita beri kepada supplier itu akan menyebabkan kita lebih bukan, tetapi kita nak apply bank lain pun tak boleh. Itu akibat dia. Jadi okay, internet connection is unstable lagi. Aduh. Okay, saya teruskanlah ya. Liana Jamal, boleh apply online ke? Apply online yang mana ni? Saya tak berapa nak pasti apa maksud apply online tu. Adakah untuk buku cek ataupun pembayaran online? Tapi jika nak apply buku cek, memang kita kena pergi ke kaunter sendirilah. Ke kaunter bank baru boleh apply buku cek. Okey. Apabila kita ada, seterusnya kita boleh pinjam wang dengan lebih mudah lah. Yang ini saya dah explain tadi awal-awal tadi. Bila kita dah boleh pinjam wang dengan lebih mudah, jadi kita boleh apply loan dengan menunjukkan bookkeeping dan laporan keuangan kepada investor. Let's say lah kan, kita berniaga ni kita tak nak hanya duduk berniaga di rumah je. Jadi kadang-kadang ada orang boleh invest juga dengan kita some duit, which is dia bukan bank. Dia investor ataupun dia saja je nak bagi duit dia. Dia kata buatlah berniaga. Jadi tapi takkanlah dia nak bagi macam tu je kan. Jadi bila kita tunjukkan yang kita ada proper bookkeeping dan juga laporan keakauntan baru, dia lebih yakin, maknanya duit dia tu akan direkod dengan begitu rapi lah. Jadi itu akan menarik minat orang untuk inject fund dalam syarikat kita untuk kita growkan lagi perniagaan kita. Kadang-kadang ada juga klien yang dia dapat investor yang mana dia memang sangat baik hati, dia bagi duit tu hanya untuk bantu aja dia kata. Tapi dia bagi duit untuk bantu, nanti kalau ada duit balik pulangkan dia yang pokok tu je. Kes-kes yang baru-baru ni pun pasal kes investor juga, siapa nama dia yang kena baru-baru ni, yang artis yang dapat daripada investor duit, siapa, Syuib dia. Dia kurang macam tu lah. Tak silap saya dia adalah orang yang invest dalam syarikat. So anda kena berhati-hati jugalah. Kata jangan terima mudah-mudah duit daripada orang-orang. Kalau daripada saudara mara mungkin kita boleh pertimbangkan, tapi kalau orang tu tak kenal tiba-tiba nak invest, maknanya kita takut akan ada berlaku masalah di masa akan datang. Sebab duit ni apabila kita tak dapat kenal pasti sumbernya daripada mana, dia akan melibatkan lembaga-lembaga lain datang menyapa kita, macam AMLA kan, Akta Money Laundering Act ni, itu adalah salah satu daripada lembaga tu lah. So yang seterusnya kita boleh nilai prestasi syarikat. Tahu berniaga tapi tak tahu berapa banyak jualan anda dapat.
Dan seterusnya anda boleh tahulah berapa banyak kos. Mungkin daripada banyak-banyak kos yang anda belanjakan tu adalah sesuatu yang anda tidak dapat maknanya perbelanjaan yang tidak perlu untuk perniagaan. Jadi kalau kita tak record, kita tak nampak. Jadi itu yang akan membuatkan anda boleh buat keputusan dengan lebih tepat lagi apabila anda ada bookkeeping. Okay? So far so good ya. Kalau ada tak faham during the sharing ni, siapa-siapa nak tanya boleh je tanya je apa-apa. Tadi saya dah jawab ya Liana Jamal pasal buku cek kita tak boleh apply online. Tak silap saya kena pergi juga bank untuk apply buku cek tu. Jika anda ada sebuah syarikat sendiri yang berhad, cara nak apply buku cek pun kena ada melalui board resolusi. Resolusi akan disediakan oleh company secretary lah, baru boleh apply mana disediakan oleh company secretary dan di certified true copy melalui company secretary itu sendiri. Jadi nanti anda boleh kalau yang enterprise boleh terus je pergi counter tanpa perlu ada buat resolusi dan sebagainya lah. Jadi boleh apply je masa nak buka account bank. Okey, seterusnya saya pergi seterusnya pula. Yang ini adalah tentang salah faham peniaga-peniaga kecil tentang percukaian. Yang ini saya nak explain further lah supaya kita nampaklah kenapa kita sebenarnya jadi salah tanggapan yang biasa-biasa orang kebanyakan orang ingat macam tu. So dia kata okey saya ni meniaga kecil-kecil je jadi tak perlulah isytihar cukai. Ini salah tanggapan walaupun sekecil mana perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kita perlu isytihar. Kejap ya, internet connection is unstable lagi. Okey, saya sambung balik. Okey, saya ulang balik untuk perniagaan kecil yang walaupun dia baru nak mula perniagaan, dia tetap perlu juga isytihar cukai tu. Jadi jika anda daftarkan syarikat anda dengan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, anda juga perlu bertanggungjawab untuk isytihar cukai juga. Sebabnya ialah setiap income yang kita perolehi dari perniagaan itu sebenarnya adalah mungkin menjadi asbab untuk company membangunkan negara. Negara membangunkan fasilitis-fasilitis dalam negara. Jadi mungkin kalau apa maksudnya company yang kecil tu? Nak ikutkan company yang kecil tu 5 bukan istilah kecil tu maksudnya sebenarnya dari segi perniagaan macam mana. Ada orang kata dia sebenarnya income dia dah 2 juta tapi dia tetap kata alah saya berniaga kecil je. Tapi sebenarnya income dia dah 2 juta. Ya betul. 5 juta dan ke bawah pun dikategorikan sebagai company small company. SME ni dia punya lingkungan pendapatan untuk SME adalah lebih kurang dalam 20 juta. Jadi 5 juta dan ke atas tu dia dipanggil medium. Jadi dah sampai 20 juta tu, lebih daripada 20 juta tu baru dia consider sebagai big company lah. Tapi dulu masa saya kerja dengan sebuah syarikat yang related oil and gas industry tu, kita pernah apply loan dengan pembangunan equity. Jadi itu yang diorang beritahu, dia kata syarikat-syarikat yang medium adalah yang 20 juta. Masih lagi small company. Jadi kalau misalnya ada orang kata perniagaan dia tak untung pun, untung ataupun rugi itu bukanlah soalnya. Soalnya anda perlu isytihar juga cukai itu. Yang baiknya jika anda isytihar cukai,
awal-awal semasa penubuhan syarikat tu, katakanlah tahun pertama kan, tahun pertama kita buat bookkeeping kita and then kita buat laporan perkawanan kita rugi pula sampai 100,000, 200,000 kita rugi. Jadi bila kita isytihar cukai, LSDN tidak akan mengenakan kita apa-apa pembayaran cukai. Dan katakanlah 200,000 tahun pertama kita rugi. Naik tahun kedua pun rugi juga, tapi kurang sikit lah, 100,000 kita rugi. So tahun pertama dengan tahun kedua dah 300,000, betul? Kita rugi 300,000. Okey, let's say tahun ketiga kita punya perniagaan makin meningkat. So apa berlaku? Kita untung 50,000. Jadi kita pun isytihar cukai, tapi dalam hati jualan kita tolak kos, tolak expenses, kita dapat untung 50,000. So 50,000 tu masih lagi belum dikenakan cukai sebab kita dah rugi tahun pertama dengan tahun kedua. Kita dah rugi 300,000 dah kat situ. So kalau tolak dengan keuntungan tahun ketiga 50,000, kita masih lagi sebenarnya rugi 150,000. So nampak tak kat situ kebaikan ni kalau kita isytihar awal-awal. Jadi rugi tu kita boleh carry forward ke tahun berikutnya sampailah kita betul-betul untung, barulah kita akan dikira cukai ni berapa banyak. So far so good tak? Jadi kalau siapa-siapa yang tak jelas ataupun kurang faham dengan penjelasan saya ni, boleh tulis dekat ruangan chat tu. Faham ke ataupun kurang faham ke, nak perlu penjelasan lagi ke, bolehlah tulis dekat ruangan chat tu. Adalah saya cakap seorang-seorang kan. Training fizikal, senang nak interact dengan audience ni, dengan Zoom meeting, norma baru ni. Okey, terima kasih. Terima kasih yang bagi feedback, terima kasih banyak-banyak. Saya baru semangat sikit, saya nak share lagi. Okey. Dan kedua, bayar zakat banyak tak perlu, dan ketiga, bayar zakat banyak tak perlu bayar cukai. Ini lagi satu fahaman yang tak betul. Dia ada, ini pun ada juga kes ni memang famous. Mana seorang datuk tu dia isytihar cukai, dia tak nak isytihar cukai, dia isytihar zakat 100%. Okey. Kes ni dia telah dihadapkan ke mahkamah di mana dia dalam headline tu dia tulis datuk tidak bayar cukai pendapatan bernilai berapa juta entah kan. Jadi siapa datuk tu nanti boleh lawan tuan dengan saya, tak nak sebut lah kan. Dia bayar 100% cukai. Jadi memang tak dinafikan. Enterprise company, saya punya internet connection is unstable lagi. Saya sambung. Boleh dengar memang kita boleh bayar zakat 100%. Memang kita boleh tolak 100% zakat yang kita bayar tu, kita boleh tolak cukai. Tapi ada syaratnya. Zakat yang kita bayar, kita tak boleh isytihar zakat tahun lepas punya. Sekarang LSDN dia mementingkan zakat yang kita bayar pada tahun semasa. Jadi pada katakan ni tahun 2020. Jadi hanya tak zakat yang kita bayar tahun 2020 saja boleh ditolak untuk pengisytiharan cukai tahun year assessment 2020. Boleh faham ni Kalau kita dah bayar cukai yang tahun lepas, tahun 2019 and then kita isytihar tahun 2020 tak boleh dah. LSDN tak pernah. Tahun 2020. Jadi lantiklah ataupun minta lembaga zakat untuk kirakan zakat anda. Saya pun ada juga connection dengan amil zakat yang boleh kirakan zakat. Kalau ada siapa-siapa yang nak kira zakat lah, nanti saya boleh bantu. Nanti boleh terus boleh bagi kontak saya melalui WhatsApp, insya-Allah. Okey, dari soalan daripada Serai Kasturi. Saya nak tanya, bayaran zakat boleh ke terus tolak tiap bulan dari akaun bank? Ya, boleh. Ya boleh. Boleh kita tolak daripada akaun bank. Kita agak-agak aje kita boleh tolak daripada akaun bank. Jadi
apabila anda katakanlah anda dah kira zakat. Anda kira zakat berdasarkan let's say tahun 2020 dah sampai bulan 11 kan. Kita dah boleh start kira zakat lah. Jadi bulan 12 tu kira kita kena cepat-cepat bayar tahun 2020 ni zakat untuk tahun taksiran 2020. Kalau kita bayar zakat yang kita kira tahun ni untuk tahun depan, dia dah tak boleh dikira sebagai tahun 2020 punya penolakan. Itu dikira tahun 2021 sebab kita bayar pada tahun 2021. Jadi sebagai bukti kepada LSDN kita kena tunjukkan resit. Dalam resit tu mesti kena ada tarikh tahun 2020 baru boleh kita claim tahun 2020 nanti. Okey, Hilya kan tanya kiranya kalau bayar zakat tahun tu tak perlu bayar LSDN kan? Ini saya tak habis cerita lagi ni. Sekiranya bila anda buat bookkeeping, anda akan nampak bookkeeping dia akan transfer masuk dalam laporan perakaunan kan. Kita akan dapati satu untung dekat situ. Lepas kita kira untung and then baru kita bagaimana zakat itu dikira. Minta maaf saya mohon maaf sebab zakat ni saya di luar. Let's say lah anda bagi anda punya bookkeeping dan juga laporan perakaunan anda kepada amil zakat untuk kirakan zakat. Okey, dia kata okey, company ni untung 100,000. So zakat kita kena bayar dalam lebih kurang 20,000. Contoh saya tak pasti berapa banyak kan. So let's say 20,000 kita kena bayar zakat. So masa kita nak submit nanti kita punya cukai ataupun e-filing yang borang B tu, kita perlu kita ada satu lagi helaian dipanggil income tax computation. Dalam income tax computation tu kita akan ada dapat kiraan cukai berapa banyak. Let's say lah jumlah cukai dia kita kena bayar daripada keuntungan 100,000 tu kita kena bayar dalam 30,000 lah katakan. So daripada 30,000 tu kita boleh tolak 20,000 zakat yang kita dah bayar. Macam tu. So maknanya kita kira dulu berapa zakat yang kita kena bayar. Ini kes yang Datuk ni pun. Perniagaan dia dah untung kata let's say 100,000 lah katakan dia untung. So bila dia minta tax agent untuk kirakan zakat, dia kata oh zakat kena bayar dalam lebih kurang 20,000. So 20,000 dia terus-terus bayarkan dia bayarkan zakat. Dia tak bayar cukai pun. Dia kata padahal ni nak bayar cukai ni 5,000 je. Itu contoh. Boleh nampak tak kat sini? Mungkin kiraan zakatnya hanya 5,000 tapi dia kata apa salahnya kita bayar lebih sikit zakat. Ini pun menyumbang untuk umat Islam. Jadi dia dah tahu dia punya zakat kena bayar 20,000. So dia bayar semuanya 20,000 tu patutnya dia kena bayar 20,000 tu ke cukai. Tapi dia declare 20,000 tu terus bayar semuanya ke zakat. Padahalnya zakat bila dikira oleh amil zakat, dia kata zakat perlu bayar 5,000 je. Tak apa, saya nak bayar lebih. 20,000 saya nak bayar. Tujuannya apa? Dia nak tolak 100% cukai. Jadi dah terkena 1 juta dia bayar zakat. Sedangkan zakat dia, okey. Internet saya tak stable lagi. Okey, sebenarnya zakat dia sebenarnya bukan pun nilai 1 juta. Zakat dia kurang lagi daripada itu. Jadi dia bayar semuanya ke zakat. 1 juta tu ke zakat. Jadi what happen ialah dia kena dihadapkan ke mahkamah kerana isu tidak bayar cukai tadi. Walaupun kita diberi kelonggaran untuk tolak 100% zakat tapi sebenarnya kita ikut kaedah yang betul lah. Okay, kalau kita zakat tu kita cuma 5,000, 20,000 tolaklah dengan 5,000 zakat yang kita bayar tu. Jadi 15,000 kita bayarlah ke cukai. Jadi baru kita tak kena dengan LSDN. Macam tu. Okay, so far so good boleh faham ya. Kalau tak faham tu boleh tanya je apa yang dekat dalam ruangan chat tu. Okey, Serai Kasturi, saya monthly tak sama, macam mana nak kira persen zakat tu dari duit gaji? Yang ini gaji Serai Kasturi dapat kalau gaji dia lain pula, zakat tu zakat pendapatan. Kalau zakat perniagaan lain. Nanti
boleh minta ambil zakat kirakan. Yang itu gaji-gaji. Okey, faham ya? Oh, perniagaan. Tadi saya terangkan tadi kan perniagaan, kita perlu panggil orang yang pakar dalam mengirakan zakat tu. Saya ada link dengan officer yang mengirakan zakat. Jadi kalau susah-susah nak pergi menghadap kaunter lembaga zakat Selangor ke mana-mana ke, boleh je liaise dengan saya. Dia pun boleh advise, dia boleh datang berjumpa. Nanti kita sharekan nombor telefon tu. Okey, faham ya? Okey, so far so good. Okey. Satu lagi salah tanggapan dia tentang perniagaan online je. Saya ni niaga online, tak ada daftar pun SSM. So niaga online guna Shopee je dia kata. Okey, yang ini lagi bahaya sebab tak daftar ke perniagaan dan anda berniaga. Orang yang hendak berurus niaga dengan kita lebih secure. Jadi that's why kena daftarkan perniagaan kita dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Adalah kita ni ambil duit orang untuk jalankan perniagaan online. Kita tak daftarkan pula perniagaan dan juga kita tak declare pula kita punya isytihar cukai pula kat situ. Ada berapa banyak dah kita dah lakukan kesalahan kat situ kan. Jadi lebih baik supaya tak berlaku apa-apa. Dia kalau selagi tak ada orang komplain tak ada masalah. Jadi yang jadi isunya kita niaga online pakai personal tak daftar SSM ni bila ada orang komplain tu yang susah. Dalam banyak-banyak klien yang kita berurus niaga semuanya tak semestinya tak semuanya baik kan. Ada juga yang dengki dengan kita dia mengadu. Yang itu yang kita risau. Lebih baik kita buat secara proper. Ada syarikat. Saya tak adalah nak advisekan terus-terus buat syarikat senyam berhad. Jadi better anda buat permulaannya gunakan syarikat enterprise dulu. Jadi tak semestinya syarikat enterprise tak boleh buat loan. Ada kaedahnya. Kalau anda betul-betul ada kaunannya, lepas siap bookkeeping kita buat laporan keuangan, insya-Allah boleh dapat loan tu. Jadi itulah kaedah yang perlu kita buat dulu sebelum kita nak apply apa-apa loan daripada mana-mana bank. Okey. Yang ini takut daftar LHDN. Nanti kena bayar cukai. Yang ini saya dah explain tadi dah. Tak semestinya kita daftar cukai ke LHDN terus-terus nak bayar cukai. Kalau kita punya perniagaan rugi, macam mana kita nak bayar cukai? Jadi sebaik-baiknya daripada start kita mempunyai enterprise company tu, terus-terus kita declare kita punya cukai ke LHDN. Kita declare lah, mana ada orang berniaga tiba-tiba untung je kan. Tahun pertama dah untung banyak. Jadi normally LHDN boleh terima lagi sampai 5 tahun kerugian. Lebih daripada 5 tahun tu, itu something wrong somewhere lah tu. Jadi akan banyak soal. Lebih baik tutup je company ni, betul tak? Jadi sampai 5 tahun kerugian masih lagi boleh diterima oleh LHDN. Dan kerugian-kerugian ini kita boleh carry forward. Harapnya semua boleh nampak, boleh faham. Okey, dan salah tanggapan tentang enterprise pula, semua belanja boleh claim. Ini last sekali lah, semua belanja boleh claim. Tak semua belanja boleh claim. Dalam enterprise ni dia macam mana nak cakap kat situlah juga kita guna duit untuk beli pampers anak, untuk beli grocery ayam, ikan, itik semua kat situ. Jadi kita perlu membezakan antara perbelanjaan peribadi dan juga perbelanjaan syarikat. Jadi anda kena ada satu bookkeeping yang proper. Katakanlah anda tak bermakna tak boleh guna duit syarikat. Ini syarikat-syarikat kita kan, syarikat enterprise tu sole proprietor, kita punya sendiri. Jadi boleh kita ambil duit. Dia dipanggil drawing account. Yang itu dalam bookkeeping juga tu. Okey. Saya punya internet je sebenarnya unstable sikit. Kejap-kejap dia unstable. So tadi tu boleh nampak boleh faham ya. Jadi jika
anda nak buat satu bookkeeping, anda buat satu lagi ruangan dalam sheet tu, itu dipanggil drawing. Senang aja kalau nak ikutkan. Nanti kalau tak nampak bayang-bayang macam mana lah rupa sheet Excel tu kan, nanti saya akan tunjukkan satu-satu. And then kalau nak juga format tu saya boleh share je, tak kisah. Benda Excel dia pun free je. Okay? Jadi dia dalam ruangan Excel tu kita boleh letakkan title dekat atas tu, kita tulis itu drawing, nama company kita lah, nama company apa, ABC Enterprise, lepas tu tahun perakaunan, berapa hari bulan, kita buatlah apa tu header, dimula dengan tarikh, habis tu kolom kedua kita letaklah ID number, kolom ketiga description, kolom keempat debit dengan kredit dan juga seterusnya balance. Jadi kita tulis itu tajuk dia drawing, dekat atas selayan atas sekali tu kita tulis itu account drawing kita lah, maknanya anda nak ambil duit syarikat kan. Jadi kena jujur lah, okay, kita ambil duit syarikat untuk beli groceries, barangan runcit daripada duit syarikat. So masuk dalam account drawing kita. Jadi account drawing ni dia tak akan hit atau dia tak akan terkena pun account penyata untung rugi kita. Jadi kita boleh nampaklah dengan jelas perniagaan kita ni untung ke rugi. Dan kita boleh juga nampak berapa banyak dah kita ambil duit kita. Drawing ataupun nama Melayunya ambilan. Tapi kalau saya buat perakaunan untuk klien, saya akan rename nama drawing tu ambil duit. So terpulang boleh juga nama yang drawing ke, ambilan ke, founder account ke, itu sebenarnya adalah akaun yang sama je. Okey, faham ya? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya je. Jangan simpan-simpan, boleh je tanya. Saya insya-Allah saya akan cuba jawablah ataupun bagi penerangan lebih detail lagi. Boleh Boleh? Okey, seterusnya. Okey. Yang ini adalah yang saya ambil daripada jadual Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, siapa pernah tengok jadual ni? Boleh tak anda tulis sikit kat ruangan chat tu. Pernah tengok tak jadual ni? Siapa pernah tengok? Kalau tak pernah tengok, tulis tak pernah tengok. Boleh. Komen sikit. Tak puan ya. Okey. Serai kasturi tak pernah tengok. Okey, siapa? Zati pun belum pernah. Okey, kebanyakan belum pernah. Okey, yang ini jadual ni senang je. Kita pergi dekat www.hasil.gov.my, kita boleh dapat, kalau kita pergi Google, kita boleh tulis kat situ jadual pendapatan cukai pendapatan LSDN, jadual cukai pendapatan LSDN. So dia akan appear macam ni lah. So mungkin nak baca tak apa-apa, nak faham betul. Jadi saya explain sikitlah tentang bagaimana anda tak perlu takut tentang pengisytiharan cukai ni. Okey. Pengisytiharan cukai ni jika anda mempunyai yang ni banjaran pendapatan bercukai 5,000, ini bukan jualan tau. Yang ini adalah net profit anda. Bayangkanlah anda berniaga selama setahun untung 5,000. Cukai nak kena bayar kosong je. Dia takut nak isytihar cukai. Takut nanti asal isytihar dia nanti kena bayar cukai. Okey, let's say lah anda berniaga untung 20,000. Ni untung 20,000. Kena bayar cukai RM150. Banyak ke banyak? Banyak ke sikit? Sikit je kan? RM150 daripada 20,000 yang kita dapat untung tu. Kan ni banyak mana pun. Okey. Ini adalah jadual, ya? Saya dengar suara tadi. Okey, ini adalah jadual cukai yang mana khas untuk peniaga-peniaga enterprise. Ini tak boleh digunakan pakai untuk peniaga sendirian berhad. Peniaga sendirian berhad lain.
Peniaga sendirian berhad dia ada rate dia fixed rate 18%. Tak kira lah untung 5,000 pun kena juga dengan 18%. Sekejap ya. Kalau anda untung 5,000 maknanya sekejap 5,000 kali 18%. So kena bayar RM900. Okey? Boleh Saya kalau berhenti sekejap tu sebab saya dah appear dalam saya punya screen tu your internet is unstable, so saya berhenti sekejap. So katakanlah anda mempunyai syarikat sendirian berhad, kita tak boleh pakai jadual ni. Ini adalah jadual khas untuk peniaga-peniaga kecil, enterprise. Jadi tak perlu takut nak isytihar cukai. So anda ada untung 20,000 baru bayar RM150, tapi ada tapi je. Mungkin kemungkinan RM150 pun anda tak perlu nak bayar. Kenapa tu? Sebab dalam syarikat enterprise dengan business owner adalah satu entiti yang sama. Jadi dia berhak untuk claim relief. Relief tu kita boleh nampak juga apakah relief yang you entitled untuk you claim. Mungkin RM150 sikit je. Tolak relief untuk diri sendiri RM8,000. So kalau RM150 tolak RM8,000 perlu bayar cukai? Tak semestinya. Walaupun untung RM20,000 sekalipun tak semestinya bayar cukai sebab kita belum tolak relief lagi. Yang ini anggaran cukai ni belum ditolak relief lagi. Okey. Kalau naik RM35,000 untung. Untung ni bukan jualan ni, sekali lagi saya ingatkan. Ini untung. Bukannya jualan. Maknanya kita punya jualan katakanlah RM500,000, tolak kos, tolak expenses, untung adalah untung sikit ni RM50,000. So baru nak kena bayar RM1,200. Katakanlah untung dia RM5,000. RM1,200 dia punya jumlah yang kena bayar cukai. So 30, yang ini 8 ni pula ini adalah persen. So let's say dia 35,000 je. So kalau 40,000 tak sampai lagi 50,000 kan? 40,000 dia kata 35,000 yang pertama kena bayar RM600. So RM35,001 kena kali dengan 8%. Katakanlah 40,000 untung. So 40,000 kali dengan 8%. Boleh nampak Okey, saya baca sekejap. Hilya, Puan waktu bila sesuai untuk daftar LHDN? Lepas buka akaun company ke selepas tahun perniagaan? Nak buka akaun company, nak buka LHDN tu kita dah boleh buka semasa tahun pertama perniagaan tu kita dah buat akaun dia. Bukanlah hari pertama kita buka SSM, hari pertama kita nak declare LHDN, nak declare apanya. Dia punya akaun pun tak siap lagi, bookkeeping pun tak buat. Jadi bila kita dah buat bookkeeping dan juga kita dah buat LHDN, ada nampak berapa untung, berapa jualan, berapa kos, berapa expenses, dapat net profit tu baru kita boleh daftar dengan LHDN. Sebab masa kita daftar tu masa yang sama kita boleh declare berapa banyak keuntungan syarikat yang kita dapat. Nak declare LHDN apa dokumen yang perlu dibawa ya? Okey, kalau nak declare LHDN ni kita cuma untuk permulaan kita minta kita bawalah kita punya sijil syarikat dan juga IC kita lah kita bawa, dan kita kata kita nakkan PIN ataupun ID number dengan LHDN. So LHDN akan bagi PIN dengan ID number tu untuk kita register dekat dalam web laman Sesawang LHDN. Jadi itu je lah yang susah sikit nak kena pergi LHDN. Lepas tu setiap tahun kita declare dalam online saja. Tapi okey, nak cerita sikit, dulu pernah dengar tak? Pernah dengar pengakuan sukarela, boleh tak? Feedback sikit pengakuan sukarela. Siapa ada pernah dengar?
Saya tulislah situ, pernah ke tak pernah ke. Okey, tak pernah ya. Okay. Kalau ada dengar pengakuan sukarela tu, let's say anda ada perniagaan, dah lama berniaga tapi tak juga isytihar, belum sampai lagi seru ataupun belum sampai hidayah lagi nak isytihar LSDN kan. Jadi kerajaan Malaysia dia buat satu announcement pengakuan sukarela LSDN. Saya pernah ada klien yang mana dia pergi sukarela lah, pergi jumpa dengan LSDN tu. Dia bawa diri dia je, dia tak bawa apa-apa bookkeeping ataupun laporan perakaunan dekat LSDN. So apa yang berlaku berdasarkan dokumen yang dia bagi, mungkin dia ada bagi yang salah. Jadi akibatnya dia terpaksa membayar berbelas-belas ribu juga cukai yang dia kena bayar. Okey, saya sambung sekejap lagi. Okey. Dia perlu bayar cukai berbelas-belas ribu sedangkan dia tak rasa pun yang dia ada untung sebanyak tu. Jadi anda kalau nak kenapa kena pengakuan sukarela ni ialah jika kita tak isytihar cukai kita dalam akta percukaian, dia ada menyebut orang-orang yang tidak mengisytihar cukai, penalti yang akan dikenakan adalah sebanyak boleh sehingga maksimum 300%. Dia punya penalti. So let's say lah anda kena bayar sepatutnya ni jumlah ni je 1,200 je anda kena bayar. Tapi sebabkan dah lama tak isytihar, jadi ikut LSDN punya perkiraan dia kata let's say lah tahun tu memang nasib kita dia 3,600 dan cukai dia 1,200. Boleh nampak tak? Itu sebabnya kenapa kita cepat-cepat buat laporan perakaunan kita dengan bookkeeping yang kita sediakan tu dan isytiharkan cukai kita semasa pengakuan sukarela tu sebab masa tu kita punya penalti dikurangkan sehingga 10%. So kalau kes yang hanya kena bayar cukai 1,200, kalau dikenakan penalti sebanyak 10% saja daripada 1,200, RM120 kita kena bayar penalti. Berbanding kalau kena 300%. Jadi dia punya saya tak pasti sama ada masih lagi ada pengakuan sukarela sekarang ni ataupun telah pun tamat, saya tak pasti. Tapi insya-Allah mungkin saya cuba survey dalam LSDN punya laman sesawang. Tapi at this moment, the latest mungkin bulan lepas saya ada tanya dengan sahabat saya yang kerja dekat LSDN, dia kata latest penalti yang dikenakan yang tidak membayar cukai tepat pada masanya. Patutnya untuk macam ni tahun 2020 dah nak berakhir kan. So 31 hari bulan 12 2020 adalah tarikh tutup perakaunan, kena submit ke LSDN sebelum 30 April 2021. Boleh nampak So jadual ni boleh faham saya tunjukkan ni ke ada nak perlukan saya terangkan lagi? Inilah jadual khas untuk enterprise company. Okey, kalau dah faham mungkin saya boleh teruskan. Okey, daripada percukaian tu kita boleh tolak perbelanjaan daripada P&L kita. Okey, kalau kita tak ada akaun yang kita sediakan melalui bookkeeping dan juga kita tak boleh nak claim sebab kita tak sediakan bookkeeping dan juga laporan perakaunan. Jadi laporan perakaunan ini akan membuktikan kepada LSDN yang mana kita nak claim. Contohnya kan perniagaan yang kita boleh claim advertisement, kita boleh claim kita punya travelling, petrol, tol, parking, kita semua kita boleh claim. Perlu ditunjukkan dengan jelas di dalam laporan perakaunan kita. Okay, nampak beza ya? Bookkeeping kita dah siap. Daripada bookkeeping yang kita siapkan tu, kita pindahkan ke laporan perakaunan.
baru kita boleh nampak berapa banyak yang kita punya perbelanjaan yang kita belanja. Okey, yang tadi saya ada sebut pasal tolak daripada personal relief kita. Jadi seandainya, okey saya back balik dekat saya punya jadual tadi. Okey, let's say lah kita ada untung 70,000 kan. 70,000 kita kena bayar dalam lebih kurang 2,000 punya cukai yang kita kena bayar. Jadi kita boleh tolak dengan relief yang mana personal relief kita. Kita punya personal relief yang general adalah diri sendiri dah 8,000 dah dekat situ. Kalau kita ada anak, kita boleh claim untuk anak 8,000, anak yang berusia 18 tahun ke bawah RM2,000, anak yang berusia 18 tahun ke atas dan bersekolah ataupun memasuki universiti, kita boleh claim sehingga 8,000 dalam personal relief kita. Boleh nampak tak ni? Jadi kemungkinan walaupun kita declare 2,800 tak semestinya kita bayar. Walaupun kita punya perniagaan untung 70,000 sekalipun tak semestinya banyak ni yang kita kena bayar kepada LHDN. Kita boleh lagi tolak dengan kita punya relief. Let's say lah kita sedang menyambung pelajaran ke universiti. Kita boleh claim untuk tolak daripada percukaian tu, tapi bukan tolak macam kita ada income tax computation ni, helaian dia untung 70,000. 70,000 untung, lepas tu kita sekejap ya, internet saya stable balik. Okey, 70,000 kita untung, lepas 70,000 tu kita boleh tolak relief. Tolak relief kita. Relief contoh 70,000, 70,000 kita buat calculation sama-sama. Cuba kita darab 70,000, siapa-siapa yang ada handphone tu boleh kira sama-sama dengan saya. Let's say 70,000 kita punya untung syarikat. Okey, tak perlu lagi kali dengan 14% kat sini. Kalau kita kali dengan 14%, itu yang kita dapat sehingga 9,800 tu. 70,000, okey, bukan 9,800 sebabnya 50,000 pertama ialah 1,800, maknanya lebih daripada 50,000, maknanya 20,000 yang berikutnya baru dikira 14%. So katakan kita cecah 700 campur dengan 1,800. Kat sini faham 1,800 untuk 50,000 yang pertama. Yang 2,800 adalah lebih daripada 50,000 tu, 20,000 tu yang kita kali dengan 14%. Faham tak dekat sini? Tak faham boleh tanya. Nanti kakak baca-baca tak faham lah dia punya jadual ni macam mana. 20,000 tu yang kita kali dengan 14%. Nampak tak 2,800? So, sebelum kita nak kali dengan 14% ni, sebelum jangan kali lagi sebab kita ada relief. Itu istimewanya orang yang memiliki enterprise company ni. Kita ada relief diri sendiri. So, 70,000 tu tolak dengan relief kita. 8,000 kita punya relief. So, tinggal 62,000. Boleh nampak tak? So, kita ada anak lagi. Anak katakan 3 orang kecil-kecil. Kita dah dapat 6,000. Tolak 6,000. Tolak 6,000, so kita punya keuntungan bersih jadi 56,000. Katakan ayah dengan ibu kita dua-duanya masih lagi hidup lagi. Jadi kita boleh claim 1,500 orang. So 3,000 dekat situ. Asal kalau nak claim ibu bapa ni kena minta permission adik-beradik lain Sebab ibu bapa kalau ada 5 orang anak, 5 kena bayar cukai, kena bahagi 5 lah. So let's say lah 5 adik-beradik kita tak claim pun ibu bapa punya relief ni. So kita boleh ambil 3,000. So tolak 3,000. Tolak 3,000, okay. 70,000 net profit kita 70,000. Tolak relief kita 8,000. Tolak dengan 6,000 lagi kita punya anak tadi 2,000 seorang, ada 3 orang anak contoh. Lepas tu 3,000 pula 1,500 ayah dan ibu kita. So total untung bersih kita 53,000. And then 53,000 tu lah baru kita kirakan cukai, maknanya 50,000 pertama 1,800
14%. So RM420. So 1,800 campur dengan RM420 je lah yang kita kena bayar selepas tolak relief tu. Jadi kalau tak pandai nak kira apa tu income tax computation tu, jangan risau. Ada banyak tax agent yang boleh kirakan. Jadi dia punya fee dia kira setahun sekali je kita bayar dia. Ada yang charge 500 kan. Ada yang charge 700, 800 dia. Kiraan dia ada kiraan dia. Nanti kita boleh claim kita punya capital allowance. Jadi so far so good boleh nampak Okey, saya teruskan. So harapnya boleh dah faham lah macam mana kita kira secara basic ni, macam mana nak kira income tax computation tu. Kalau nak ikutkan dia ada banyak lagi, dia punya capital allowance, kalau kita ada aset kita boleh claim dekat situ capital allowance kita. Segala apa yang kita boleh claim Okey, yang tadi tolak personal relief, saya dah terang tolak daripada parent. Kalau misalnya anda ada saving, saving SPN, ini pun boleh ditolak sehingga maksimum 8,000 SSPN. Padahal ni kita simpan duit kan, kita bukan belanja pun. Jadi kalau kita simpan dalam SSPN, ni SSPN saja, bukan simpanan ke bank Islam ke tabung haji, tak ada. Yang ini special untuk anda claim dengan LDN SSPN anak-anak punya simpanan. Yang ini pun saya ada kaki juga dalam SSPN ni. Kalau siapa-siapa yang nak daftarkan anak-anak ni tanpa melalui kaunter, bolehlah melalui saya. Saya sebab ada ipar kerja kat situ. Jadi bolehlah saya minta tolong didaftarkan, insya-Allah. Dan juga tadi saya beritahu anda boleh tolak zakat anda 100%. Ini saya dah bincangkan tadi dah. Okey. So far so good Pertama dalam bookkeeping baru minta maaf internet saya unstable balik. Jadi kalau saya nampak dia appear unstable, saya berhenti sekejap. Okey, perkara pertama dalam bookkeeping. Ini baru nak masuk bookkeeping punya perkara pertama. Kita belum lagi masuk yang Excel tu. Jadi so perkara pertama dalam bookkeeping, apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena buat filing dulu. Sebab memang kita ada ada saya pernah dengar je macam cloud accounting system, dia kata dia kena boleh scan bill tu dan terus masuk dalam sistem. Saya dah explore dah secara ringkasnya. Bukannya anda scan dia terus masuk dalam akaun yang terlibat, tapi sebenarnya anda kena decide juga dekat mana akaun yang terlibat. Jadi selepas anda beli petrol kan, anda isi minyak petrol, anda scan cloud accounting tu, lepas tu anda kena key in dekat mana transaksi yang boleh dimasukkan, masuk dalam petrol tol parking ke ataupun macam mana. Anda kena adalah asas perakaunan tu mesti kena ada sikit lah. Tapi yelah, kadang-kadang kita ni nak cepat dengan kita tengah ada appointmentnya, jadi kita beli, kita isi petrol tu mana nak sempat scan lagi kan. Jadi untuk itu anda perlu kumpul, simpan, kumpul, tampan. Okey, sebelum saya go further, saya nak jawab sikit lah. Serai Kasturi, puan nak tanya untuk barang urutan selalunya beli banyak terus dan barangan tersebut memang akan tahan 2 hingga 3 bulan. Jadi untuk monthly expenses tu tak nampak sangat, just boleh record duit masuk, payment, customer bayar. Untuk barangan urutan selalu beli banyak terus. Okey, masa apa? Guna cash ke guna online? Itu soalannya. Sebab ada perbezaan, kita kena treat transaksi ada 2 jenis. Satu bayar melalui online, satu bayar melalui cash. Jadi walaupun kita bayar beli banyak terus, kita masih boleh lagi record dalam bookkeeping kita.
Jadi tak kisahlah dia barang tu boleh tahan 2-3 bulan ke, jadi kita boleh masukkan dia juga dalam bookkeeping kita. Okey, macam yang Serai Kasturi dia kata dia ada beli barang yang boleh tahan 2-3 tahun punya 2-3 bulan punya apa tu, barang tu boleh tahan 2-3 bulan. Jadi sebenarnya kita bukannya nak pening-pening nak kata Januari kita beli untuk 2-3 bulan. Jadi kita spreadkan banyak-banyak ataupun selama 3 bulan. Kita bukan record seperti itu. Sebenarnya kita record berdasarkan apa yang kita beli that particular time. Kita tak kira dia tahan 2-3 bulan ke ataupun 4-5 bulan sekalipun. Kita at that particular time tu kita dah boleh record. Sama ada 2 tempat yang kita boleh key in. Salah satu kita boleh pilih, sama ada kita key in di dalam inventory ataupun kita key in dalam purchase terus. Jadi kata kalau kita key in dalam kita punya belian, kita key in semua yang 3 bulan dalam belian. Jadi kita dah nampak dah yang kita punya belian untuk 3 bulan tu adalah banyak tu. Jadi apabila kita punya belian, let's say kita 3 bulan tu ada berapa banyak kita punya belian. Kita beli 20,000. Jadi untuk transaksi perakaunan kita dah kirakan sebagai satu perbelanjaan dah untuk that particular month yang kita beli. Macam mana ya, kita tak boleh nak spreadkan kepada 3 bulan. Memang hari yang kita beli itulah hari perbelanjaan kita. Boleh nampak tak? Ataupun kalau kita tak nak dia hit dalam P&L, kita nak nampak dia untung, kita simpan kejap dalam kita punya inventory ataupun stok kita. So bila masa klien kita nak barang tu, baru kita kontra back inventory tu masuk dalam purchase. Yang ini kan dia ni kena buat praktikal sebenarnya. Kalau Zoom meeting payah sikit. Expense berapa banyak, so kita beli untuk 2-3 bulan tu, kita masukkan ataupun kita hidekan account tu, sorokkan perbelanjaan tu dalam inventory dulu. So dalam inventory tu dia akan dimasukkan dalam aset lah. Aset ni dalam penyata yang lain dinamakan penyata untung rugi. So bila dalam penyata untung rugi, penyata kunci kira-kira. Penyata untung rugi adalah kita nak tengok berapa banyak kita punya jualan, berapa banyak kita punya cost, dan berapa banyak ini expenses, seterusnya berapa banyak kita punya untung. Itu kaedah ya, boleh diguna pakai. Kita letak dulu dalam inventory sementara. Lepas tu bila klien bayar, baru kita keluarkan balik dari inventory tu, masukkan dalam akaun belian kita pula. So maknanya kita nak nampak dengan telus bulan-bulan tu berapa banyak. Boleh jelas tak sini? Harapnya boleh jelas lah ya. Memang saya ada mention tadi, saya memang kurang arif tentang zakat perniagaan. Mungkin saya akan usulkan kepada Puan Hartini untuk panggil ambil zakat lah untuk kira. Kalau siapa-siapa nak bertanya lebih lanjut pasal zakat, boleh tanya je tentang zakat perkiraan. Saya ada sahabat yang pandai dalam pengiraan zakat ni. Okey, kalau contoh tak ada resit macam mana Puan? Ini bagi yang tak ada resit, kita perlu sediakan payment voucher. Okey, ya Hamidah. Kalau tak ada resit, kena sediakan payment voucher. Ramai orang yang
rasa macam payment voucher tu tak penting, tapi sebenarnya payment voucher tu lah sebenarnya boleh boleh lembutkan hati LSDN tu untuk kita tak ada dia punya bukti tu, tapi sebenarnya dah keluar dah. Dalam akaun bank pun dah nampak keluar dah, tapi resit tak ada. So apa yang kita perlu buat ialah buatlah satu payment voucher. Tulis dalam payment voucher tu perbelanjaan apa yang kita belanja. Contoh duit tu keluar daripada bank, kita buat keluar cash 3,000. Sebenarnya 3,000 cash tu macam biasa berlaku untuk construction company lah. Dia suka keluar cash 3,000, 10,000 sebab apa, dia punya contract worker dia tu macam bukannya orang Malaysia yang ada EPF, so foreigner kan, dia cuma dapat bayar gaji cash, tak ada buka account. Jadi dia pun keluarkan cash tu banyak-banyak sampai 10,000 nak bayar gaji. Tapi dalam transaksi per account, dalam transaksi bank statement ada nampaklah duit 10,000 tu keluar. So issue lah satu payment voucher. Satu payment voucher tu kita tulis pembayaran gaji kepada siapa orangnya. Kalau salah tafsirkan oleh pegawai LSDN, mungkin kata ini ambilan untuk penggunaan duit sendiri, untuk penggunaan sendiri. So jika kita tak dapat nak penuhi keyakinan kepada pegawai LSDN, 10,000 yang kita bayar untuk gaji pekerja tu mungkin terpaksa ditambah semula dalam net profit kita. Jadi bila tambah balik dalam net profit ataupun untung bersih, tambah balik 10,000 tu, lagi banyaklah tax kita kena bayar. That's why kita kena ada juga payment voucher. Payment voucher ni adalah selemah-lemah dokumen, tapi at least bolehlah membantu juga. Okey, serai kastodi bermaksud apa sahaja belian perlu rekod. Ya, betul. Apa sahaja belian perlu rekod. Tak kira lah 2 ke 3 bulan ke, perlu rekod. Tapi kalau dah expert, boleh gunalah inventory punya kaedah tu. Dah pandai buat account kan. Nasihatkan kira je sebagai belian terus. Okey, internet connection saya unstable balik. Saya continue balik semula, harapnya semua boleh dengar lah. Okey Puan, kalau staff part time patut ke tulis pengeluaran gaji, upah ke mana-mana? Ya, inilah perbelanjaan yang kita tanggung. Kalau kita tak record part time punya gaji, jadi kita punya untung tu tak betul lah sebenarnya, sebab tak termasuk kos part time. So whatever yang kita bayar untuk staff, 100% claimable. Kalau kita bagi makan, buat makan-makan kan, 100% claimable. Jadi perbelanjaan seperti travelling and accommodation, ni dah masuk buat account sikit ni. Okey, travelling and accommodation, saya bagi sikit lah ya. Travelling and accommodation tu hati-hati ya penggunaan dia, sebabnya melancong ke mana-mana. Bukan melencong lah, melancong ke mana-mana. Jadi kita ada sikit kapal terbang, kita ada book hotel. Jadi untuk LSDN, dia orang tak nak iktiraf 100% travelling ni sebagai perbelanjaan kita. Jadi kena tambah balik lah. Dalam 50% kena tambah balik dalam net profit kita. Okey, yang itu tak boleh nak cerita panjang-panjang. Nanti dia lebih kepada praktikal sebenarnya. Okey, kemudian saya nak tanya Puan, selepas dapat payment daripada customer, perlu membuat payment kepada tim. Jadi dikira expenses juga ke Puan. Kemudian statement bayaran online transfer kepada terapis tersebut saya perlu print dan compile. Ya, kita bayar kepada tim ke, kita bayar komisen kepada stokis ke, itu semua perbelanjaan yang perlu ditolak ke dalam kita punya jualan. Baru kita boleh tahu berapa banyak kita punya insya-Allah kalau ada berkesempatan saya nak sharekan tentang, mungkin kalau tak sempat hari ini mungkin di lain masa kot. Insya-Allah saya sharekan. Okey.
So far so good Okey. Cara pemfailan ni tak habis lagi ni. Kita ni dah ke account dah. Laju betul you all ni. Okey, seterusnya pemfailan ni bila kita dah kumpul, seelok-eloknya kita ada dalam kereta kita ada satu folder tau, folder filing yang ada button tu. Kalau boleh lah kita beli satu kat kedai RM2 pun ada kan. Kita masuk segala perbelanjaan yang kita belanja macam petrol ke, kita makan kita boleh claimnya. Makan dipanggil refreshment. Kita boleh claim makan. Jadi kita masukkan dalam satu file folder yang sebesar A4 tu, kita masukkan segala perbelanjaan. Jangan simpan dalam claim. Tadi kaedah tadi nak scan takut lambat. Dan kita ni ada urusan lain nak buat, time tu lah nak scan, time tu lah nak key in kan. Jadi kaedah dia yang another kaedah yang boleh diguna pakai ialah kita simpan dan kumpul, lepas tu kita tampal. Okey, saya boleh tunjukkan kepada anda bagaimana staff saya buat untuk tampal dokumen ni. Inilah saya tunjukkan sikit. Okey. Nampak tak? Boleh nampak tak? Alamak. Saya punya terus ni lah sebab pakai background, virtual background, tak nampak kertas. Okey. Macam mana nak buat Mungkin saya sekejap ya. Dia nak tunjuk tapi tak nampak kan? Terus hilang. Tak boleh nak tunjuk lah. Okey, boleh imagine lah, imagine. Okey, let's say lah anda ada dokumen yang kecil-kecil, dokumen yang bil-bil A4 tu boleh muat dalam lebih kurang 5 ataupun 6 bil. Jadi bila dah anda tampal kertas A4 tu, itu baru kita kejap ya. Saya nak cuba padamkan saya punya virtual punya video. Virtual punya gambar tu tapi tak tahu kat mana tu. Kejap ya. Okey. Okey, tak apa. Okey. Okey. Tadi bila anda dah pun kumpul-kumpulkan risik-risik yang kecil-kecil tadi, anda tampal di atas kertas A4. Kertas A4 tu nanti anda boleh letakkan numbering number, buat running number untuk setiap helaian A4 tu. Boleh dapat imagine tak? Saya nak tunjuk tak boleh nak tunjuk. Inilah kan virtual punya Zoom ni dia agak limited pula nak ni. Dia punya kekurangan dia kat situ, saya tak boleh nak tunjuk sebab saya pakai virtual punya background. Jadi dinding saya belakang ni putih. Jadi kertas saya nak tunjuk pun putih. Lala ni tunjuknya putih. Dah hilang muka saya dah. Saya ingat saya nak tunjuk tadi tapi tak boleh nak tunjuk. Macam mana cara dia kita filing. Dan kita okey boleh imagine lah Okey, imagine. Jadi bila dah tampal, dah susun, kumpul, tampal semua risik-risik tu, kita susun ikut bulan. Okey, buat running number lepas tu. Okey. Dah tampal tadi tu, kalau kita mulakan dengan nombor 0001 dulu and then seterusnya lah sampai kalau satu file tu boleh muat satu file ABBA file yang 2 inci tu kan, sebenarnya kita boleh letak sampai 200 dokumen dah sebenarnya kat dalam tu. Okey. Okey, yang ini adalah cara pemfailan yang sistematik. Kalau boleh nampak kat sini kan, kat sebelah kanan saya tu itu je filing yang biasa-biasa orang buat. Yang sebelah kiri ni yang ada
yang ada above file tu, itu adalah yang paling sistematik lah untuk kita buat filing. Okey. Okey. Sebelum tu, siapa ada buat filing sekarang ni dengan dia punya perbelanjaan-perbelanjaan? File apa yang ada dekat tangan anda sekarang ni? Cuba sharekan dengan saya. File utilities ke? File purchase ke? Cuba sharekan dengan saya. Apa file yang anda ada sekarang ni? Purchase, okey. Lagi file apa lagi? Selain daripada purchase. Ada siapa-siapa yang buat file utilities? File apa tu? File apa lagi yang selalunya? File supplier punya file. Purchase je. Kemudian bayaran payment kepada terapis. File. At least ada file kan? Kita tak adalah kita sepah-sepahkan file kita tu. Okey. Sebenarnya kalau kita nak filing, kita jangan filing ikut kategori account. Macam file purchase tu. Kalau kita buat file purchase kan, dia akan menyebabkan kita buat file purchase. Nama yang paling bagus untuk kita buka file ada 3 file. Yang saya kongsikan kat sini kan, kalau nampak, yang ini file utilities, ada TNB, ada Syabas, ada water. Jadi yang ini bukan kaedah yang sistematik untuk kita buat. Kalau ada kalangan anda yang buat filing macam ni, anda ubah buat filing ikut bulan. Jadi walaupun utilities ni dia akan menjadi macam mana tau. Katakanlah anda dah buka file utilities, tiba-tiba anda dapat bill daripada TNB. Anda tak ingat pun anda ada buka file utilities, anda buka lagi satu file, nama file dia file TNB. Jadi dah ada 2 file dah dekat situ. 2 file yang mana mengkonfuskan kita. Utilities ni untuk apa? TNB ni untuk apa? Jadi sebaik-baiknya anda perlu buat 3 jenis file aja. File yang kita bayar melalui cash, file yang kita bayar melalui bank, dan juga creditors punya file. Boleh dapat tak kat sini? So tak perlulah nak buka file utilities, file apa tu hardware lah, ada juga saya nampak file creditors bersusun-susun ikut nama apa tu ikut jenis-jenis creditors tu. Kita just compile aja dalam satu creditors bill, satu file pun dah cukup. Jadi dalam satu file creditors tu kita boleh separatekan kepada divider A sampai Z. Kan? Kita company, saya yakin kita ni company yang tidak ada banyak supplier. Semua kalau boleh tengok hutang daripada supplier cepat-cepat nak bayar. Jadi satu file untuk supplier ni yang mana kata kalau kita ada contoh file yang ini. Yang ini boleh nampak. Ini kita beli barang daripada mana ni? Daripada Lamsung Edible Oil. Boleh nampak tak ni? So kita boleh masukkan dalam file creditors kita belum nak bayar lagi ni. Kita baru dapat invoice. Ni invoice daripada dia lah. Kita baru nak bayar. Contoh kita bayar Lamsung punya file ni. Kita masukkan dalam file creditors dulu sekejap. Kita masuk dalam separator L. Nanti kemudian nak bayar, kita kena tanya diri kita. Kita nak bayar pakai cash ke kita nak bayar pakai bank? Let's say kita nak bayar pakai bank. So kita bawa keluar bill ni daripada account creditors yang ini, yang creditors tadi ni. Kita bawa keluar bill yang ini, and then kita buatlah bayaran melalui bank dan kita masukkan dalam account bank punya account. Jadi yang dalam account bank ni ada running number dia dan dalam account cash ni pun ada running number dia.
tu nak buat filing, tak perlu buat filing banyak-banyak, cukup hanya, tapi sekiranya anda memang bayar melalui bank aja, cukuplah payment voucher je dalam file bank je. Daripada bank ni kita boleh buat dalam satu file tu boleh muat sampai 200 keping dokumen kita boleh isi. Okey, boleh nampak Okey, saya teruskan. Kemudian kalau ada siapa-siapa nak tanya tak faham boleh tanyalah. Okey. Yang ini adalah, boleh nampak tak slide saya ni? Slide saya ni, ini adalah pemfailan yang terbaik lah. So anda akan nampak dekat sini cara filing dia begini. Dia tengok ada tahun dekat atas tu 2019, dia ada PV number, running number ni pun ada coding dia. PV tu adalah maksudnya payment voucher untuk pembayaran apa-apa. Kalau seandainya anda buat bayaran melalui bank, anda boleh gantikan PV kat depan ni sebagai M2U. Kan kalau main M2U lah. Kalau CIMB anda boleh tulis itu CI aja. CI tu maknanya CIMB Internet Banking. So 19 ni ialah tahun dia. So yang belakang ni 4 ni ataupun kalau M2U dia dah jadi 3 lah running number. Seelok-eloknya buat 8 aksara pun dah cukup lah, tak payah nak banyak-banyak. Lagi banyak aksara ni kan. Ni aksara tahu tak? Anda faham tak aksara apa? Nanti saya cakap aksara, apa benda ni aksara? Ya. Boleh nampak tak apa maksud aksara tu? Boleh ada siapa-siapa boleh komen? Aksara ni yang ini yang PV 190001 ni, ini adalah dipanggil 8 aksara. Jadi anda tak perlu nak buat running number tu panjang-panjang sangat. Pun ini adalah 8 ini adalah nombor yang terbaik. So dia boleh muat dalam satu file abang ni 200 dokumen. Bila anda buat bayaran melalui cash, katakanlah anda punya pembayaran telefon anda bayar pakai duit poket anda, pakai nak beli apa? Nak beli petrol, tol, parking semua kita tak sempat nak guna online banking kan, kita nak guna cash kan. Tapi in future mungkin kita boleh gunakan Wave je ataupun saya tak pasti sebab kalau current account kita tak ada facilities Wave tu, kalau personal ada. Jadi kalau current account masih lagi penggunaan je online lah, online transfer. Untuk personal boleh menggunakan debit card ataupun Wave. So boleh faham ya? Dalam abah file ni kita boleh letak tahun bila, bulan bila, kita kalau boleh nampak kat situ, saya tunjukkan. File ni boleh muat konon-kononnya lah untuk 3 bulan sekali, Januari sampai Mac boleh muat dalam. Yalah kita tak banyak sangat transaksi kan. So kita boleh letak 3 bulan sekali dalam file ni sebanyak 200 keping dokumen. Jadi kalau yang nampak yang nombor 1 ni pula ni, nombor 1 ni adalah bilangan file. Jadi kalau kita letak nombor 1, 2, 3 kita ada tahu dah. Kalau katakan file nombor 2 kita hilang, kita tahu dah mana pergi file nombor 2 itu. Ini adalah cara yang terbaik untuk anda filing lah. Okey. Harapnya jelas dia kat sini. Jadi bila anda dah filing baru anda boleh mula buat bookkeeping nanti senang. Supaya satu tujuan dia kenapa anda filing, supaya anda senang mencari dokumen tu semula. Apabila kan kita ada anda ada ID number ni, ID number ni akan membolehkan anda cari semula dokumen-dokumen yang anda filing tu. Okey? Jadi dalam semasa anda merekod dalam bookkeeping, anda akan merekod ID number ni. Dokumen 1 PV 19001, dokumen 2 PV 19002,
Jadi dalam bookkeeping akan ada ID number ni. Sekiranya pegawai mana-mana pegawai dia kata dia nak nombor ID PV1900200 ataupun PV19151. Dia kata mana dokumen tu dia nak tengok. At least anda boleh tunjukkan dalam ni, senang nak cari. Saya dulu pengalaman saya masa saya kerja dengan company related oil and gas industry, saya memang buat macam ni. Dalam beratus file yang saya jaga, alhamdulillah dia sangat sistematik. InsyaAllah boleh. Dan ini memang kerja saya lah dulu ni. Jadi ada setengah-setengah orang ajar, dia kata filing ikut kategori account kan. Jadi ini pengalaman saya sendiri. Jangan filing ikut kategori account. Nanti kita pening. Filing ikut running number. Dan running number ni perlu dicatat dalam bookkeeping anda. Okay? Saya harap anda boleh terima lagi ni. Dah sejam lebih dah kita belajar. Perlu rehat ke apa? Okey. Seterusnya. Ini saya dah sentuh tadi dah. Pemfailan tidak mengikut kategori akaun. Kita tak perlu nak ikut kategori akaun. Kita ikut yang 3 tadi saya sebut tadi. Ada 3 jenis file aja yang anda perlu. Untuk pembayaran cash. Satu lagi file untuk bayaran tunai. Tunai dengan cash sama lah. Satu file untuk pembayaran melalui cash, satu lagi file untuk bank, dan satu lagi untuk hutang-hutang yang kita nak bayar kemudian. 3 je. Tak banyak pun. Kalau compare dengan yang gambar ni, berapa banyak dokumen, berapa banyak file, jenis-jenis file yang kita dah create. Nanti kita nak cari pun payah. Okey. Okey, saya jawab sekejap Puan Liana Jamal. Puan nak tanya kalau kita ada lebih dari satu perniagaan, kita boleh letak dalam satu file ke semua pembelian? Setiap satu perniagaan adalah setiap satu perniagaan adalah satu entiti yang berbeza. Katakan company ABC tak sama dengan company DEF. Yang paling keliru. Okay, let's say anda ada company tadi. Okey, contohlah nama Liana Jamal. Liana Jamal Enterprise. Contoh So akan datang company dah untung beratus-ratus ribu dah. So tak ada berbaloi lagi lah buat enterprise company sebab dia punya rate untuk bayar cukai tinggi. Lebih daripada 18%. So kita pun nak upgrade lah ke sendirian berhad. Tidak ada istilah upgrade. Mungkin ada yang tak faham tu. Bila selalu saya jumpa orang, saya nak upgrade lah company daripada enterprise ke sendirian berhad. Tidak ada istilah upgrade. Kalau kita faham upgrade, kalau dalam ataupun dalam handphone update benda yang sama, kita update jadi baru. Tak. Dia adalah 2 company yang berbeza. Contohnya Liana Jamal Enterprise nak buka Liana Jamal Sendirian Berhad. Dia adalah 2 company yang berbeza walaupun namanya sama. Apatah lagi nama company yang berbeza. Lagi nama company yang berbeza. Menjawab tak soalan saya Liana Jamal? Kan? Jadi bila anda nak tubuhkan syarikat Sendirian Berhad, syarikat enterprise masih lagi berjalan dan syarikat Sendirian Berhad tu pun berjalan juga. Anda sudah mempunyai 2 syarikat yang aktif dan kedua-duanya perlu diisytiharkan cukai. Jadi jika anda kata nak maintain lah dua-dua, sanggup tak nak bayar dua-dua cukai? Lebih baik maintain satu saja. So anda perlu buat pindahkan semua lesen-lesen ke apa ke dalam syarikat Sendirian Berhad, dah buka, dah beritahu dengan klien semua, kita dah ada nombor akaun yang baru, dah get ready, and then baru kita tutup enterprise tu
dan kita fokus ke sendirian berhad sahaja. Sebab mana lebih senang nak urus, dua benda atau satu benda? Okay. Okey, sambungan daripada Puan Riana Jamal. Maksud saya, sekejap ya, internet saya unstable balik. Okey, saya sambung. Maksud saya contohnya ada perniagaan spa dan makanan. Fail kena asing ke atau boleh sekali? Oh, bukanlah dua jenis perniagaan. Maksudnya dua klasifikasi income yang berbeza. Itu yang tepatnya. Maknanya dalam satu perniagaan dia ada dua jenis pendapatan. Satu pendapatan makanan dan satu pendapatan spa. Ya, kita boleh combine. Okey, harapnya boleh dapat dengan jelas ya apa yang saya cuba sampaikan. Okey, kita teruskan. Okey, saya menghampiri pukul 12. Sebenarnya session kita sampai pukul 10. Setelah 12 saya sampai pukul 12 ya. Okey, tak apa. Saya nak sharekan sikit je lagi. Kejap. Okey. Saya nak sharekan tentang Excel saya. Tak ada keluar kat sini. Kejap ya. Sekejap. Okey. Okey. Sekejap ya. Nak buka slide satu lagi. Ini untuk ni lah. Okey. Okay, boleh nampak tak kat sini? Yang inilah yang saya nak sharekan kepada anda. Actually ada lagi dua Excel lagi, satu bahagian purchase, satu bahagian jualan. Tapi yang ini adalah Excel yang ketiga lah. Yang ini adalah perbelanjaan. Okey, dia punya format dia lebih kurang macam ni lah. So kita ada ini dipanggil bookkeeping. Memang kita tak sempat lah hari ni, tapi saya sharekan sikit. Kalau anda nak saya berikan Excel format ni, anda WhatsApp saya dekat nombor telefon yang nombor telefon saya 0112525485. Nanti saya tolong bagi nama penuh, alamat email, tulislah kat situ saya nak format Excel. Nama, alamat email dan nama, alamat email dan nombor telefon lah. Nombor telefon ada tapi tak apa. Nama, alamat email dan nombor telefon anda. Jadi saya akan bagikan ada 3 Excel. Yang ni saya tunjuk satu dululah. Rupa dia macam ni. Okey, ni nama syarikat ni nanti anda boleh tulislah nama syarikat anda sendiri. Lepas tu alamat. Yang ini sekejap ya. Saya ini okey, kat bahagian bawah ni boleh nampak tak? Bahagian bawah ni dia ada sheet dia, helaian dia. Yang warna merah ni bank. Jika anda buat pembayaran melalui bank. So yang ini cash ni adalah jika anda buat bayaran melalui cash. Kan tadi kita ada buat filing dua jenis file, 3 jenis file, satu PV untuk cash, satu PV untuk bank, dan satu lagi hutang-hutang yang kalau bil api ke bil air yang belum nak bayar sangat kan, jangan kita sepah-sepah kan, kita masuk tampal bil tu masuk dalam file yang hutang tu. So bila kita nak bayar tadi, creditors tadi tu kita bawa keluar dan kita buat bayaran lah, dan kita buat running number siap-siap. Boleh. Itu kalau bayaran melalui bayaran hutang. Macam mana boleh terconteng pula tu?
Punyalah tak tahu nak buat macam mana dah ni. Minta maaf, kenapa dia tiba contek? Oh. Saya tekan 3. Undo balik. Erase. Oh, erase. Boleh erase. Okey. Baru belajar guna Zoom kan. Macam-macam lah kan. Rupanya boleh tulis-tulis kat sini. Okey. Saya tak nak tulis lah, saya nak type. Okey, macam mana nak type? Kejap. Tekan balik kod erase ni. Tak boleh juga. Macam mana saya nak type ni? Saya hanya boleh share saja ke? Saya ingat saya nak type kat sini. Kat sini. Macam itulah lebih kurang. Tapi dia tak pergi dekat saya punya Excel. Zana tahu benda tak Zana? Macam mana Excel ni saya nak type kat sini? Memang tak boleh tau. Jadi saya nak sharekan Excel ni. Jadi Excel ni masih kosong lagi. Saya naklah. Okey, yang ini secara umumnya macam ni lah. Rupanya Excel kita tu. Okey. Yang ini untuk cash collection lah. Yang appear sekarang ni untuk cash collection lah. Okey. Dah boleh dah touch. Okey. Katakanlah kan. Saya tunjuk sikit aja. Saya tunjuk sikit. Kita pun dah lebih pukul 12. Boleh Harap-harap semua tak tepu lagi lah sekarang. Okey. Tak tepu okey. Macam bill tadi ni. Ni bill ni kita ambil daripada file yang ketiga tu. File yang hutang tu. Jadi kita nak bayar. So masa kita nak bayar, kita katakan kita bayar melalui bank. So kita dah tulis dah dekat sini, dekat tepi ni, dekat sebelah kiri kita ni, kan, sebelah sini, kita dah tulis running number dia siap-siap. Okey, contohlah running number. Ni saya tulis contoh Sekejap. Saya tulis nombor, contoh dia bagi besar sikit nampak 0001. Dia nampak tak ni? Kan? Saya letaklah nombor dia 0001. Tapi saya nak bayar pakai bank lah. So apa nak buat? Saya nak bayar pakai Maybank QRIS. So kita key in dekat sini. Nampak tak ni? Yang ini ID number. ID number, yang ini adalah M2U tahun inilah tahun 2020. 20 adalah tahunnya. Type belakang dia 0001. Berapa? Dah lebih 8. Cukup 8 cukup. Tak payah nak lebih. 2, 4, 6, 8, 9. Kita cukup 8 dah cukup. So bila kat tarikh nak kita bayar, katakan kita nak bayar pada tarikh hari ni. So 20 hari bulan 11 2020. So yang ini description-nya. Description-nya kita katalah kita purchase, kita beli kita punya material ataupun kita beli peralatan spa kita. Kita tulislah bagi semua orang faham apabila membaca laporan kita ni. Ini dipanggil bookkeeping untuk bank punya aliran tunai yang ini. So purchase titik bertindih, apa nama company dia? Soon Edible. Ni contohlah. Jadi jumlah yang keluar daripada akaun bank kita adalah katakan sebanyak RM1,000. Lupa nak tulis balance. Nampak tak yang ini balance brought forward. Balance brought forward ni adalah jumlah baki dalam bank kita. Takkan RM10 kan dalam bank kita. So kita letak baki kat situ. Katakan kita ada baki RM5,000. So automatically dia akan berjalan. Bila kita bayar ke Lamsoon Edible ni, dia punya running number M2U
tu tahun, M2U tu kita bayar melalui email M2U, 20 tu adalah tahun dan 001 adalah running number. So tarikh, description, purchase, lump sum edible RM1,000. Boleh nampak? Harapnya boleh faham Yang ini baru bahagian ruangan bank. Kita sebenarnya nak record ini dalam kita punya purchase. Kita nak beli, kita nak bayar purchase kita. So kita perlu pindahkan dalam satu bookkeeping yang lain, ke layan yang lain. Jadi saya ada sediakan form kat sini. Just tap dan move or copy, create copy, ambil dekat form tadi tu, klik form, kita klik OK. So dia akan ada form 2. Form 2 kat situ kita boleh letak dan sebagai kita punya purchase. So kita tulis kat situ huruf P, purchase. Tapi yang ni dah ada. So purchase. Stationery. Printing and stationery adalah, sekejap ya. Bahagian purchase. Okey. Bahagian purchase patutnya kita tak masuk kat dalam ruangan sini lah. Ini adalah ruangan expenses. Bahagian purchase adalah ruangan di mana kita key in dalam kita punya purchase punya Excel. So purchase punya Excel, boleh tak saya sharekan purchase punya Excel pula sekejap ya. Ataupun saya sharekan sekejap lagi lah purchase punya Excel macam mana. So yang ini adalah untuk purchase lump sum edible. Selepas tu kita akan copy, sehingga debit dekat sini, kita copy and then kita masukkan dalam bookkeeping purchase pula. So daripada bookkeeping purchase tu kita boleh tahu berapa banyak belian yang kita beli. Okay? Boleh Let's say melalui MyBank2U juga, katakan kita nak bayar TNB. So pada hari yang sama M2U 20002. So kita buat running number macam ni. So pada hari yang sama 20 hari bulan 11 2020 kita nak bayar TNB kita. TNB titik bertindih bil bulan, bil April pula. Bil November lah, November 2020. Amount dia berapa? Katakan let's say bulan tu kita punya bil RM300. So jumlah dalam account bank dah tinggal 3,700. Okay, boleh nampak Tapi kita perlu ada lagi satu, dia panggil double entry. So bila double entry kena 2 kali key in. Ini renyahnya kalau kita ada Excel ni. Kalau ada nampak bagaimana caranya untuk key in TNB ni pula, kita kena wujudkan satu account dipanggil water and electricity dekat W ni. Nampak kat W ni saya ada create water and electricity. So tadi bank tadi ni just kita copy sampai kredit ni, kita copy Ctrl C, pergi dekat W, kita paste kat sini. Boleh nampak tak? Dia punya balance tu akan ni lah. Jadi dekat bank ni nanti akan ada lah transaksi pembayaran TNB untuk bulan 12, untuk bulan Januari, Februari, Mac, April, kita akan ada dekat dalam bank punya transaksi ni. Jadi kalau ada 3-4 pembayaran TNB dekat sini, kita boleh nampak 3-4 lagi pembayaran TNB dan berapa banyak bil bulan tu kita tahun tu kita belanja. Kalau ada 12 mesti ada 12 kat sini kan. So ada 12 bulan dekat sini yang kita bayar bil
dia ni nantilah, inilah yang dikatakan bookkeeping, di mana bookkeeping ini jumlah yang last ni kita bawa pindah ke laporan perakaunan. So kita akan masukkan water and electricity ni jumlah yang bawah sekali ni kita pindahkan masukkan dalam P&L kat sini. So kita carilah berapa banyak water and electricity, amount dia kita copy kat sini dan kita dapat satu penyata untung rugi. Ini sebagai contoh sajalah. Okey. So kita nampaknya dah kesepukan masa. So mungkin Zana boleh take over untuk ni, untuk penutupan. Jadi sekarang pun dah pukul 12.12, semua pun dah penat. Kalau saya sambung masih lepas ni masih tepu masing-masing. Okey, Zana ada tak? Sekejap. Kat mana Zana? Okey. Jika ada apa-apa nak tanya boleh tanya sementara tu. Okey. Tak nampak pula. Okey, ada apa-apa nak tanya? So far boleh faham apa yang saya cuba kongsikan? Ada soalan tak? Kejap. Saya stop share kejap. Okay. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita mengakhiri sesi bookkeeping ni? Jadi kalau nak belajar tentang bookkeeping tu mungkin perlu masa 1 hari lagi lah. Okey. Kalau tak ada apa-apa tak nak tanya, mungkin Zana ada tak Zana? Zana boleh masuk sekarang? Okey, semua dah faham bagaimana untuk you all serba sedikit tentang bookkeeping, kebaikan-kebaikan bookkeeping. Okey, Zana, nampak gayanya kita dah masa mencemburu kita. Saya ada sempat sharekan dengan diorang bagaimana untuk buat bookkeeping melalui Excel, insya-Allah. Saya akan sharekan nanti format tu. Okey? Saya serahkan kepada Zana. Okey, jadi untuk yang sesi hari ini untuk bookkeeping, harap semua faham lah kan, jelas, dapat tambah apa yang kita tak tahu sebelum ni kan. Jadi kalau ada apa-apa, boleh je tanya kat grup ataupun boleh tanya Puan Miza. WhatsApp Puan Miza boleh ke? Boleh tanya. Okey, tadi dah ambil nombor tadi tu kan? Okey, lepas tu kalau untuk yang ni Zana ada record, nanti Zana bagi link lah dekat grup WhatsApp masing-masing. Okey, jadi rasanya tu saja. Ada apa-apa lagi soalan ke? Apa-apa lagi nak kata-kata akhir ke? Ada nak tanya? Okey, jadi rasanya tu sajalah kan? Okeylah, nampak gaya ni itu saja kita punya perkongsian. Saya doakan semoga ianya bermanfaat untuk anda. Kalau ada apa-apa yang masih kekurangan tentang sharing ni, saya minta maaf. Maknanya apa yang baik hanya datang dari Allah, yang buruk tu datang dari saya sendiri. Okey, terima kasih Puan Nurhamiza. Okay, insyaAllah ada rezeki nanti kita boleh buat lagi sesi lain. Sebab tadi nampak macam ramai yang berminat kan untuk yang zakat. Nanti kita boleh buat sesi lain lah kalau kita ada rezeki, ada kesempatan lain. Okay, InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, tak lanjut.